So yang pertama tadi paling penting adalah work is equal to F dot delta X. Okay. Ataupun dah akan jadi F X cos theta. Right. Ingat sini saja. Yang mana F dengan X. Kat sini tulis kat sini F dan X must parallel. Dah cukup. Dapatlah. Ini awak punya, kata apa, awak punya note. Okay. Alright. Kita rehat 1 minit. Okay. Ada pesanan penaja ke? Ada penaja-penaja nak bagi pesanan? Kena 1 minit rehat. Sebelum kita continue. Mana okey ke tak okey ni? Esok dah cuti. Esok hari Merdeka, cuti. Okay. Esok kita tak ada kelas fizik kan? Kita tak ada kelas fizik hari Selasa. Okey lah. Korang buat apa cuti-cuti ni? Sekarang ni dah boleh. Saya baca, dia kata Lembah Kelang dah mencapai 80% imunisasi. Kemudian, lepas tu pula, dia kata mungkin Lembah Kelang dah boleh masuk ke fasa kedua. Jadi dah masuk fasa kedua, makna kata dah boleh, orang kata apa, dah longgar lah. Jadi possibility untuk awak masuk ke UPM pada minggu ke-10 lah kan? Betul tak? Mungkin ada lah, mungkin berlaku lah. Tapi kita tak tahulah, kita tengok kepada kementerian punya KPT punya arahan lah daripada semasa ke semasa. Walaupun UPM awak masuk, kita akan buat kelas hybrid. Okay? Sebab apa, kita nak kurangkan jugalah orang kata kontak. Maknanya walaupun awak datang UPM, so minggu ganjil, awak kena masuk kelas, minggu genap awak duduk online. Jadi bila minggu ganjil tu lah awak akan buat orang kata apa, amali secara fizikal. Okay. Yang ni apa ni? Keliru dengan soalan nombor 4. Apa yang kelirunya, Justin? Siapa buat dulu? Nanti kita akan tengok. Nanti you apa buat nanti WhatsApp saya lah dalam kerja tu apa yang keliru. Okay. Kena ada kelas ganti. Sepatutnya macam tu lah kelas ganti. Tapi kalau macam kelas fizik dengan saya ni, selalunya saya laju je. Saya jarang buat kelas ganti. Okay. Tapi selalunya fizik, sebab kita tak ada kan. Kita tak ada kelas-kelas yang clash kan. So jangan risau. Untuk fizik, insyaAllah lah. Pada saya cubalah sebaik mungkin untuk melajukan kuliah kita supaya kelas kita tak adalah kelas ganti. Kan? Jadi dalam masa sama kita pun ada masa untuk buat discussion. Tapi by the way, saya nak tanya awak, setakat yang saya ajar sampai hari ni, semua boleh follow ke? Okay? Sebab saya risau kalau saya terlaju. Okay? Kalau saya laju, awak kena maklumkan kat saya supaya saya boleh slowkan sikit. Okay? Ada yang tertinggal ke? Okay ke semua? Alright. Okay. Right. So kalau okay tu, makna kata saya boleh tambahkanlah kelajuan. InsyaAllah. Sebab saya yang ni macam chapter ni simple. Cuma itulah kita bila macam fizik ni, yang saya ajar ni memang awak nampak benda tu senang. Tau. Tapi that's why awak kena buat juga latihan yang saya akan bagi nanti dalam exercise yang kita akan bagi dalam Putra Beras. Okay, itu kita akan bincang dalam kelas. Dan dalam web assign. Web assign tu untuk menambahkan lagi, mengukuhkan lagi awak punya knowledge lah. Dia sebenarnya exam ni pun sebenarnya simple je sebenarnya. Dia kita nak tengok macam mana untuk tricks saya bagi awak tips lah. Untuk exam ni apa yang kita tengok, awak tengok ni. Kenapa setiap kali kelas saya cerita pasal ni, pasal learning outcome ni. Kita akan tanya awak benda-benda ni. Faham tak? Relate between work, energy and power and solve the related problem. Maknanya apa yang awak kena faham, awak kena tahulah macam nak solve problem tu. So, kita akan uji awak berdasarkan learning outcome ni. Sebab tu bila setiap kali saya nak masuk satu subtopik, saya akan cerita apa learning outcome dia. Supaya awak faham. Tapi kadang-kadang student tu tak nampak benda tu. Tak adalah saya cerita kan. So, soalan dia level-level tutorial lagi susah? Mungkin lagi susah. Okey, tak apa. Awak nak tengok soalan-soalan macam mana? Okey. Saya ingat saya nak buat satu quiz lah nanti. Saya nak bagi awak quiz.
Quiz tu dalam masa 1 jam, awak quiz tu melibatkan chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Okay? Saya ingat saya nak bagi awak quiz tu kalau minggu ni saya habiskan chapter 4, kemudian minggu depan kita akan buat tutorial chapter 4, chapter 3 dan chapter 4 tutorial, kemudian kita akan buat quiz. Okay. Quiz ni carry mark ke doktor? Pretend okay. Quiz ni saya akan macam ni lah. Saya bagi dulu, okay. Lepas tu kita tengok macam mana. Kalau kita, untuk kita tengok, kalau ramai yang kalau ikutkan saya akan ambil, ikutkan saya memanglah nak ambil dia masuk dalam carry marks kan, sebab awak dah buat benda tu kan. Tapi saya akan tengok macam mana. Cuma carry mark dia tak masuk dalam yang quiz 5% kita tu. Saya akan masukkan carry marks tu dalam tutorial. Faham tak? Jadi peratus tu tak adalah besar. At least tidaklah awak sedih seperti macam mana yang berlaku dalam at least nak shape soalan lah berkaitan dengan apa, bagi quiz kat awak supaya soalan tu memang soalan saya lah. Bukanlah soalan saya. Soalan tu memang saya ada lah saya ambil lah, saya rangka lah sikit kan. Jadi saya nak tengok awak punya kefahaman. Itu yang kita akan tengok secara keseluruhan. Nanti mungkin dalam minggu depan lah kot. Okay, kita buat benda tu. Okay. Dengan apa ni? Dengan apa? Kesian. Apa yang berlaku dengan ni? Dengan apa? Dengan habiskan Umi? Tadi suara doktor hilang waktu tengah cakap. Oh, I see. Tak ada apa-apa lah. Tapi ada balik. Oh, okay lah. Biasalah tu. Ni lah dikatakan teknologi. Bila kita pakai wireless ni, kata apa, benda tu tak stable lagi kan. Tapi tak apalah. Awak lah kena fikirkan macam mana. Ambil lah fizik. Bila awak dah buat fizik nanti, awak buat lah. Awak create lah. Awak kata apa, macam mana nak menghidupkan nak meningkatkan kualiti kata apa, wifi. Jangan guna Kahoot. Saya tak guna Kahoot. Okay. 5G. Apa guna 5G ya? Saya tengok 5G kalau tak salah saya, bila kita pakai 5G, dia punya bila frekuensi tu lagi panjang, dia punya wavelength lagi pendek kan? Betul tak? Jadi bila lagi pendek bermaksud dia boleh menembusi sesuatu dinding kan. Contoh kalau dinding kita adalah partikel, jarak antara satu partikel. So lah betul lah, dia boleh increasekan lagi lah. Okay. Kalau ambil fizik ada programming lagi, ada programming ke? Ada. Kalau awak minat programming, okay, dekat dalam fizik kita ada, dekat jabatan fizik dah ada 4 subjek. Okay. Antaranya adalah Bachelor Science of Physics, okay, pure physics. Lepas tu ada Bachelor Science of Material, sains bahan, sains fizik, sains instrumentasi dan juga sains dan pendidikan. Kalau awak ambil sains fizik, kat situ ada programming. Okay, programming tu yang mana adalah belajar berkaitan, saya tak pastilah dekat jabatan fizik diorang dah masuk Python ke belum. Alright. Kalau dia dah masuk Python baguslah sebab kita dah advance, sebab coding ni Python antara yang latest lah. Kalau sebelum ni orang pakai C++, kalau awak pernah dengar lah, ataupun Java. Okay. Kalau saya rasa diorang dah masuk kepada Python dah. Kemudian kalau awak minat juga berkaitan dengan Java, susah tu Java. Java tu simple je. Okay. Tak susah pun kalau awak faham coding tu. Okay. Dan kalau awak minat berkaitan dengan instrumentasi, okay, macam mana kita nak pakai Arduino kan. So dalam tu adalah dekat sains instrumentasi, bukan setakat Arduino je lah. Maknanya awak nak menggunakan, awak nak kawal, nak create sesuatu, contoh dia awak nak create sistem kan. So instrumentasi tu adalah satu subjek yang course yang fizik apply, yang fizik jalankan untuk awak, untuk memastikan awak bila awak pergi kerja, okay, di bidang industri, awak boleh create satu dalam satu sistem. Contoh kalau awak tengok dekat macam mana, saya nak panggil, kita nak buat satu control system. Control system kita ada software. Jadi orang-orang instrumentasi ni, kalau sekarang ni dah ada nama dia, kita panggil sebagai lab view.
awak boleh search lah LabVIEW tu apa adalah, LabVIEW tu adalah kita create satu coding, bukanlah coding sangat, kita macam satu interface yang mana interface tu kita letak contohnya dekat handphone awak. Okay, awak boleh kontrolkan handphone tu untuk hidupkan lampu lah contoh kat rumah awak kan. So awak boleh create benda macam tu, ataupun awak boleh cari satu, awak boleh create some instrumentation lah and everything lah. Dan kalau awak buat sains bahan, okay, sains bahan tu antara benda yang saya punya field lah, bukanlah saya punya field. Maksudnya sains bahan ni kalau ikutkan bolehlah katakan bidang saya, tapi kalau nak kata saya sendiri, sebenarnya saya pure physics. Saya orang pure physics sebab di UM dia tidak menawarkan banyak sangat bidang. Hanya dekat UM tu masa zaman saya adalah batch eksperimen untuk UM. Bermaksud sebelum saya punya batch, diorang ada fizik elektronik, fizik instrumentasi. Tapi bila dah masuk batch saya kena belajar semua benda. Maknanya saya pure physics. Dekat situlah saya belajar astrofizik, saya kena belajar elektronik, saya kena belajar instrumentasi, saya kena belajar semua benda. Okay? Tapi benda tu kebanyakannya saya tahu surface lah. Dan kalau kita nak tahu, kita kena pergi kepada subjek, kita pergi elektif. Jadi benda tu pun berlaku juga dekat UPM. Okay, dekat UPM yang saya tahu tapi dekat UPM dia pecah kepada subjek. Contohnya kalau awak minat kepada instrumentasi, awak boleh pergi kepada instrumentasi dengan lebih detail lah kan. Contoh kalau awak minat kepada pure physics berkaitan dengan theoretical physics, okay, awak boleh ambil pure physics. Dekat pure physics pula awak akan belajar quantum mechanics, awak akan belajar electromagnetism kan. Yang tu yang lebih deeper lah. Tapi dan dalam masa lemak juga awak belajar berkaitan dengan coding, sebab coding tu adalah berkaitan dengan pure physics kan. Programming tu adalah antara pure physics. Okay, orang ingat programming ni memanglah under sains komputer. Okay, kita ada fakulti sains komputer, tetapi sebenarnya programming ni adalah fizik sebenarnya. Okay, kalau kita faham sebetul-betulnya, programming adalah fizik. The future of computer adalah superkomputer. Apa itu bukan kita panggil superkomputer, kita panggil quantum computer. Awak pernah dengar ke quantum computer? Okay, quantum computer ni kita pakai dia adalah menggunakan elektron. Korang dengar ke ni? Boleh dengar ke? Saya nak test sikit. Ada. Okay. Quantum computer ni dia menggunakan elektron. Sekarang ni kita menggunakan dia sekarang pun kita guna elektron juga, right? Okay, contohnya dekat awak belajar kan, dekat awak bukan belajar, awak pakai komputer. Komputer awak berapa RAM? Komputer awak katalah komputer awak RAM dia 32 RAM kan, 32 bit. Betul? Betul, 32 bit. 32 bit ni datang daripada mana? Dia datang daripada 1 kuasa 0, 1 kuasa 1, 1 kuasa 2, 1 kuasa 3, 1 kuasa 4. Jadi kat sini adalah 1 kuasa 0 adalah kosong. 1 salah saya silap. 0 1 2 bukan 1. Okay, dia sebenarnya ni 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Jadi sini kosong. Ini adalah 2, 4, 8, 16, 2 kuasa 5, 32 dan 2 kuasa 6, 64. Betul? Jadi bila kalau kita tengok awak punya ada 20, awak ada 32 kan, awak pakai 32 bit. Bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam komputer awak ada 6 bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi sebagai 6 bus lah. Okay. Sebab tu bila dia pakai, awak pergi tambah lagi 64 dari 7 bus. Sebab tu lagi bagus satu komputer tu bila awak pergi lagi tinggi 64. Okay. Jadi dia pakai binary. Bila kita pakai sebagai quantum, apa yang akan berlaku? Dia akan tukar menjadi 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4, 3 kuasa 5. Kenapa 3? Sebab elektron akan bergerak kepada X, Y dan Z axis. Awak faham? So dia bermain dengan 3 dimension. Alright? Setakat sini elektron hanya hopping 2 direction saja. Sebab tu wujudnya SSD. SSD memanglah SSD elektron je kan, bergerak. So dia lompat, kita panggil hopping. Jadi bila dalam kes ni dia dah jadi 3, awak kira kat sini. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi 0, 3,
3 kuasa 2, 9. 9 kuasa 2, 27. Berapa 27 ni, 3 kuasa 4 berapa? 91. Betul? Kalau kat sini kita perlukan, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bas untuk dapatkan 81. 81. Kita perlukan 6 bas untuk dapatkan 32 bit. Kat sini kita hanya perlukan 4 bas saja sampai 27 bit. Nampak? Berapa lajunya kita punya komputer tu nanti. Awak nampak tak? Jadi itulah teknologi. Benda ni bukan engineering yang buat. Ini adalah orang fizik. Fizik yang fizik yang berfikir, yang kena fikir macam mana kita nak pastikan elektron tu, sebab elektron dia bergerak, dia bukan bergerak lurus. Dia bergerak spiral macam ni. Okay? Dia bergerak macam tu. Jadi kita nak pastikan kat mana dia duduk. Jadi itulah dia akan bermain dengan, orang kata apa, dengan electromagnetism. Okay? Dia boleh macam-macam lah. So jadi benda ni lah, kalau awak minatkan benda ni kan, awak boleh pergilah, awak boleh create satu, orang kata apa, quantum computer, awak boleh create dekat Malaysia kan. Tapi bukanlah kat Malaysia. Kalau awak boleh create dalam dunia, awak adalah orang yang pertama dalam dunia. Kalau awak create dalam dunia ni, saya rasa memang awak lah orang yang pertama mati. Sebab US akan cari awak dan US akan tembak awak. Okay? Itu memang diorang. Sebab apa? Dia tak nak, antara sekarang ni kalau kita tengok US dan China. Ini dia adalah dua negara yang saling, orang kata apa, compete each other. So US dah nak jadi yang terbaik dan China pula sekarang ni melakukan yang terbaik kan, jadi mereka compete. Jadi diorang nak cari siapa yang lebih baik. Sebab tu kalau kita tengok sendiri vaksin Pfizer dengan vaksin Sinovac, sebenarnya benda tu sama je, okey je. Tetapi kenapa Sinovac macam kat Mekah nak pergi ke buat haji dan umrah, Mekah tak terima pada mulanya, tapi sekarang baru dia terima. Sebab vaksin tu datang daripada China. Itu je punca dia. Kalau cuba vaksin tu datang daripada Amerika, confirm dapat kan? Sebab ini pun dikatakan sebagai pengaruh dunia lah juga kan. Kalau kita tengok itu sebagai politik dunia. Jadi kalau awak boleh cipta benda ni kan, awak pergilah US ataupun awak boleh lah jual kan. Tapi memang awak paling dikehendaki di dunia lah. Kalau awak boleh buat benda ni. Tapi memang ke arah ini. Kalau boleh pergi ke sini, memang power lah. Okay? Memang beyond the orang kata apa, beyond the teknologi lah. Memang tapi benda ni memang susah lah. Tak saya China dah siap kan, dah pernah wujud dah benda tu, dah boleh buat. Tapi inilah katakan teknologi. So kalau awak minat benda tu, awak boleh pergi awak kena belajar quantum mechanics lah. Quantum mechanics ni dia berkaitan dengan elektron. Macam mana elektron tu bergerak, berpusing kan. Dia ada awak pernah belajar ke SPDF punya charge kan, berapa banyak orbital and everything lah. Okay? Itulah dari segi orang kata apa, berkaitan dengan fizik lah. Bukan apa, fizik ni memang kalau awak betul-betul faham kan, dia seronok tau. Tapi kita sebab fizik ni dekat Malaysia, orang tak pandang. Orang pandang dekat Malaysia banyaknya engineering tau. Jadi satu benda yang sedih lah. Apa yang saya buat adalah saya cubalah, orang kata apa, saya cuba untuk memastikan lah fizik ni kita, orang kata apa, dikenali ataupun kita naikkanlah taraf orang fizik ni. Memang kalau macam orang macam saya ni, orang fizik ni orang tak pandang. Kalau kata ambil fizik je, tak ada apa. Tapi bila sebut engineer, engineer. Padahal sebenarnya fizik ni lagi advance daripada engineering lah. Okay? Cuma orang tak nampak je. So sebab itulah apa yang kita boleh buat lah, kita usahalah untuk pastikan fizik sini menjadi satu benda yang dipandang di Malaysia. Sebab kalau kita tengok di luar negara kan, seperti di US sendiri, mereka cari, kalau awak nak pergi belajar dekat Amerika ataupun awak nak belajar dekat Jepun, awak nak ambil fizik, awak nak masuk Faculty of Physics Unit 4.0 dekat asasi. Tapi awak nak ambil engineering Unit 2.0 saja. Tapi dekat Malaysia terbalik. Dekat Malaysia awak nak pergi engineering, awak kena dapat 4.0. Kalau fizik 2.0. Nampak? Sebab betapa sedihnya negara kita ni, dia telah menjatuhkan fizik tu. Tahu? Dia menaikkan engineering. Sedih lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok situ, adalah sebab negara kita ni sebagai negara yang membangun. Tetapi sepatutnya kita kena gerak seiring. Tapi kalau kita tengok sendiri pun, negara kita ni dah start kepada R&D. Kalau tengok dekat Proton sendiri pun dah ada research and development punya department untuk kita buat hybrid car. Alright? So kalau TNB pun, kalau awak tengok TNB, Tenaga Nasional Berhad, dia ada satu wujudkan baru. Dia panggil sebagai TNB
TNB research. Bermaksud diorang buat research dekat TNB, dia buat solar panel. Sekarang ni TNB dah ada solar panel, dah ada solar farm. Yang mana akan datang, kita akan dapat tenaga daripada tenaga solar tu lah. Mungkinlah tenaga percuma. Alright. So kalau bidang saya sebenarnya, saya bukan minat saja. Saya tak adalah buat teori. Okay, saya punya bidang banyak research saya buat solar cell, saya buat bateri lah, saya buat energy device. Saya pun tak sangka jugalah apa bidang yang saya buat ni sebenarnya tiba-tiba menjadi benda yang menjadi satu perhatian dunia kan, sebab kita go green. We are focusing on the renewable energy with a low cost. So itu antara benda yang saya seronok lah bidang bila saya buat PhD, saya memang buat je lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah kan, Allah dah atur benda tu kan, kita pun tak sangka kan dah sampai macam apa nama, yalah, tiba-tiba benda tu jadi benda yang hot. Jadi bila saya buat research tu saya seronok lah, sebab benda tu is orang kata apa, digunakan dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi kalau awak berminat nanti contohnya awak buat FYP kan, awak ambil fizik, sebab saya boleh buat FYP, saya boleh ambil FYP student. Kalau awak ambil fizik, sama ada awak ambil pure physics ke apa nama, instrumentasi, sains bahan, ataupun awak ambil pendidikan, awak boleh lah assign saya sebagai awak punya supervisor untuk FYP. Dan kalau lah awak pergi nak sambung master dengan PhD, okay, awak boleh lah ambil saya sebagai awak punya supervisor untuk sambung master ataupun PhD. Walaupun awak dah, contoh nanti awak pergi ke kimia kan, awak ambil sambung, katalah awak nak ambil degree ke chemistry. Tapi chemistry tu pula, sebab saya bidang saya meluas. Saya boleh ambil orang chemistry, saya boleh ambil orang matematik, saya boleh ambil orang fizik, saya boleh ambil orang engineering. Okay, jadi kalau awak nak sambung master atau PhD dalam bidang energy device, awak bolehlah ambil saya sebagai awak punya supervisor. Jadi janganlah kita tengok, sebenarnya nak ambil supervisor ni bukan tengok kepada universiti. Okay, tak perlulah awak nak pergi UM. Okay, memang kita tahu UM tu nama je. Nama UM tu naik sebab research. Okay, tetapi kalau kita tengok research UM tu naik sebab orang dulu. Saya duduk dengan orang yang antara yang hebat lah. Okay, profesor saya tu, saya punya supervisor adalah orang yang hebat lah. Okay, kalau pergi kat India tu, negara India, sampai orang boleh sujud kat kaki dia tu. Okay, bermaksud bukan hebat apa, disebabkan knowledge. Sebab tu kita kalau dalam Quran tu Allah sebut Allah akan naikkan darjat orang yang beriman dan tinggikan darjat orang yang berilmu. Sebab itulah kita ni kena jadi orang macam tu. Maknanya kalau kita dah jadi orang yang beriman, tambah juga dengan orang yang berilmu, kat mana darjat kita kan. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama, doa-doa ulama tu Allah angkat. Sebab apa? Dia orang yang beriman dan tambah juga dengan orang yang berilmu kan. Jadi kita jadilah orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Jadi dengan apa ilmu tu kita geraklah kan. Jadi macam itulah. So kalau kat UM tu dia punya orang kata apa, dia naik sebab dia punya orang kata apa, sebab orang dulu-dulu. Tapi banyak orang dulu-dulu tu dah pencen. So UM sekarang pun dah pada saya UM tu dah biasa-biasa je, tak ada pun. Awak tengok nama dia je. Sebab apa? Sebab nama dia, awak tahu kenapa UM naik? Sebab pemimpin-pemimpin datang daripada daripada UM kan. Kalau kita tengok sebagai menteri-menteri pun banyak daripada UM. Tapi dia datang daripada mana? Daripada zaman dulu-dulu, bukan sekarang tau. So bila pemilihan supervisor, awak lihat kepada individu. Contohnya jangan tengok kepada walaupun orang tu contoh orang tu dekat universiti yang lain. Contoh ambillah UPM contoh saya. Okay, tengok individu, ambil supervisor kepada individu. Tengok apa keupayaan saya. Sebab saya yang akan membantu awak untuk awak habiskan PhD. Bukan kepada universiti tersebut. Okay, universiti tu sekadar universiti sahaja. Jadi tak kisahlah awak nak sambung degree, contoh kan sekarang ni dekat asasi. Apa beza ASPA dengan PASUM? Tak ada beza pun. Okay, kalau nak tengok silibus, saya buat kajian ya. Saya tengok silibus kita di asasi lebih di PASUM, di ASPA lagi advance daripada di PASUM. Okay. Sebenarnya pelajar-pelajar ASPA ni lagi hebat daripada pelajar PASUM. Cuma yalah, PASUM tu sebab apa? Sebab nama je. Okay. Jadi janganlah awak rasa macam PASUM tu wow hebat sangat. Bila orang kata oh orang UM wow hebat sangat. Tak ada. Dia biasa-biasa saja. Sama je. Right? So dia bergantung kepada individu. Okay. Bergantung bukan pada universiti tu. Jadi UPM tetap terbaik. Okay. So apa tagline UPM? Berilmu, berbakti. Dan you all love UPM. Tak apalah, korang lah cintakan UPM. Tak apa. Saya cintakan tanah air. Okay.
Sebab sekarang ni bulan kemerdekaan. Jadi saya menyemaikan semangat cintakan tanah air tu. Lebih tinggi daripada cintakan UPM. Okey lah. Boleh sambung? Korang ni kalau saya bercerita tak nak stopkan saya Apa ni? Hyper for Tesla. Itulah dia. Saya pun pelik tau. Bila sebut pasal Tesla ni kan Nabil kan. Kenapa Tesla pergi invest dekat Indonesia? Kenapa dia tak invest dekat Malaysia? Cuba kita fikirkan bersama. Ya Justin, soalan dia apa? Apa dia Justin? Kita nak rehat tadi 2 minit je. Oh okey dah soalan. Okey, nanti PM. Itulah kita nak rehat 2 minit je dah. Berapa lama pula saya bercerita. Korang pun tak nak berhentikan saya. Okey. Korang ni ada ke tak ada ni? Ke dah boring dengan saya cerita ni? Okey lah, saya tak nak cerita lagi lah. Saya kena diam, saya kena fokus. Nanti kalau cerita habis. Bagus. Bagus Yasmin. Okey. Alright. Okay. Alright, kita sambung. Okay, energy. When we talk about energy, so we need energy to do work. Okay. So energy ni apa benda? Energy bila kita sebut sebagai energy is a capacity for doing work. So it is a scalar quantity. Jadi dia sama jugalah dengan work tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok unit energy adalah joule. So dia sama juga dengan work. So dia adalah scalar quantity. So energy can be in many different form. Dia boleh jadi kinetic energy, dia boleh jadi gravitational energy, dia boleh jadi electrical potential energy, electrical energy, chemical energy, and nuclear energy. Tapi dekat sini kita belajar 3 sahaja. Untuk dalam awak punya peringkat, kita belajar 3 dulu. Iaitu kinetic energy, gravitational potential energy, and elastic potential energy. Yang mana ini melibatkan mechanical energy. So when we talk about the kinetic energy, it is the energy of an object associated to its motion. Apa benda yang berkaitan dengan pergerakan, kita panggil dia sebagai kinetic energy. For an object of mass m, untuk objek yang berjisim m, and moving at the speed of v, its kinetic energy is defined as half mv squared. Jadi awak dah belajar kan, awak pernah tengok kan, k equal to half mv squared. Jadi whereby m adalah dia punya mass of an object or particles, v adalah velocity. Alright, the velocity of the object. So let's see an example. A trolley of mass for 20 kg move with a velocity of 15 meter per second. Find the kinetic energy of the trolley. Berapa kinetic energy of the trolley? So kinetic energy kita tulis K lah, senang. Ataupun kalau awak nak elakkan masalah, awak tulis KE. Kinetic energy, senang. KE adalah half mv squared, which is half multiplied by 20 kg multiplied by 15. Pastikan semua dalam SI unit lah. So potong-potong 10 dapatlah 150 joule. Alright, clear? 150 joule pula. Ni kuasa 2. Okay, alamak. Ini yang selalu salah ni. Okay, 15 kuasa 2 dapat apa? Yang ni. Yang ni selalu salah. Selalu kuasa 2. So 2, 5. So 2, 50 joule. Alright. Okay. Kat sini dah clear. Okay, 5 joule. Now, okay, itulah kita berkaitan dengan kinetic energy. Now, we talk about potential energy. Ataupun kalau nak senang, kita denote dia sebagai PE, potential energy. So the potential energy is the energy associated to its position. Kalau kita sebut kinetic energy, kinetic adalah berkaitan dengan motion. Okay, when we talk about the potential, it's always about the position. Okay, selalunya dalam kinetic potential energy dia terbagi pada 2 lah. Satu gravitational potential energy and satu lagi sebagai elastic potential energy. So gravitational potential ni due to gravitational force and potential elastic potential ni due to elastic force. Maknanya yang berkaitan dengan spring. Okay, yang gravitational ni berkaitan dengan gravity lah. Kita tengok what is the gravitational force lah. Okay. Gravitational force due to the attraction force between the object and earth. Okay. Near the earth surface, which is dia punya lebih sangat-sangat kecil dengan dia punya radius of the gravity, the gravitational force on an object commonly known as weight of an object is given by W equal to mg. Okay, yang ni lah kita dah cerita kan sebelum ni. W equal to mg. Weight adalah sama dengan mass multiplied by gravitational. So, the direction of
the force is vertically downward. Alright. So since the gravitational force is always vertically downward, the work done by gravitational force is only when there is a change in height. Bermaksud gravitational potential energy ni berlaku hanya pada y component, right? Ataupun pada vertical component sahajalah, right? Sebab apa? Sebab dia disebabkan oleh tarikan gravity. Since gravity is always tarik dia downward kan, tarik ke bumi. So dia mesti always direction dia vertically. So dia sentiasa kita consider dia secara vertical component. Gravitational potential energy is defined as the work done to move an object, okay, against the gravitational force. So the ground level is taken as a zero gravitational potential energy level. Okay, selalunya kita ambil tanah ni, permukaan surface ni sebagai zero. Alright, dan kalau semakin tinggi semakin jauh daripada kedudukan tanah, so semakin tinggilah bertambahlah dia punya value tersebut. Okay, kita pastikan selalunya kita ambil tanah tu sebagai zero lah untuk senang untuk jadikan sebagai reference. Okay, contoh sini kita tengok sini, consider an object of mass m is rise from ground level to height of h. Okay, maksudnya dia daripada satu, kita tengok sini dia ada objek objek ni dekat tanah, dia dia naik ke satu permukaan, ke satu ketinggian of h. Okay, dalam masa sama bila dia naik ke atas, dia ada apa? Dia ada tarikan gravity. Jadi kita nak kira what is the work done against gravitational force. Berapakah work yang dilakukan oleh objek ni? Jadi work adalah sama dengan Fx, betul? Jadi work, okay, work sama dengan F the change in X or change in D pula. Okay. F equal to F delta X. Jadi kat sini force kita adalah apa? Untuk sini gravitational force adalah work sama dengan mg. Work sama weight lah. Kalau kat sini ya, saya tak boleh pakai W, nanti awak confuse. Force sama dengan mg. Betul. Sebab apa? Sebab daya tarikan graviti, force sama dengan mg. Jadi kita akan masuk kat sini mg dx. So kita integratekan dia x initial dan x final. Okay. X initial ni adalah h initial dan ini adalah h final. Okay, kalau kita integrate dia, saya sambung kat sini, kita akan dapat mg x, which is x, kita akan dapat mg x final tolak x initial. Kat sini kenapa kita letak negatif? Sebab objek ni dia bergerak ke atas. Bila dia bergerak ke atas, dia melawan arah tarikan graviti. Bila dia melawan arah tarikan graviti, sebab itu kita letakkan negatif dekat sini. Okay? Boleh faham? Kat sini sudah akan jadi negatif kat sini. Jadi bila kita sambungkan dia, kita selesaikan dia dapat negatif mgx final tolak mgx initial. So kita akan tolak dapat mg x initial tolak mg x final. So h initial ni sama dengan x initial, which is sama dengan 0. Sebab kita kata dekat ground level kita denote dia sebagai kosong, sebagai reference kita. Jadi ini h final ataupun sebagai x final. So kita akan dapatlah negatif mg h. Sebab itu dah kalau awak kira awak dapat apa, kan dekat dalam sekolah dulu awak kira, awak tahu kan kinetic energy is half mv squared. Potential energy is half is mgh. So macam mana equation ni boleh terbentuk? Dia adalah hasil integration of mg terhadap x yang mana kita nak kira work tersebut. Boleh faham Clear? Kat sini ada soalan? Now, kita tengok sini. Near the Earth's surface, the gravitational potential energy of an object is given as U equal to mgh. Okay, now. Sekarang ni, apa beza work dengan potential energy? Dengan energy. Alright. Work ni, bila kita kata work, okay, kita tengok sini work Bila kita sebut work, dia ada berkaitan dengan perbezaan di antara satu
satu position dengan satu position. Betul tak? Maknanya dia ada perbezaan, dia ada bila kita sebut sebagai work, dia ada change in displacement. Betul. So that's why work adalah sama dengan yang ini kalau kita tengok sini. Tapi bila kita sebut sebagai potential energy, dia denote sebagai U. Sebab apa? U ni, potential energy ni dia merujuk kepada tenaga pada satu-satu kedudukan. Boleh faham? So kalau kat sini ground level U dia adalah 0. Sebab apa? Kedudukan dia adalah kat kosong. Dekat yang kedudukan pertama ni adalah MGH. Sebab apa? Dia adalah tenaga pada kedudukan H1. Okay. Untuk yang kedua, dia adalah sama dengan MGH2. Sebab apa? Dia adalah tenaga pada kedudukan H kedua. So U ni, bila kita sebut sebagai energy, potential energy, potential energy tenaga pada satu-satu kedudukan. Okay. Work adalah perbezaan. Okay. Beza apa beza di antara work dengan energy. Okay. Work tadi tu kita cerita work sama dengan Fx, bermaksud adanya perubahan displacement. Tapi bila kita sebut sebagai energy, tenaga tu adalah pada kedudukan, pada satu-satu kedudukan. Boleh faham tak? Bermaksud contohnya macam ni lah. Sekarang ni awak ada tenaga berapa banyak? Awak dah makan nasi kan? Awak dah makan nasi, awak dah kenyang. So awak ada tenaga berapa banyak? Awak ada 1000 kalori kan? Awak ada 1000 kalori. Jadi awak nak turunkan jadi itu tenaga awak. Okay. Pada keadaan sekarang tenaga awak ada 1000 kalori. Lepas tu awak bekerja, awak pergi jogging, awak bergerak kan? Jadi kalori awak tu dah terbakar. Jadi sampailah jadi 100 kalori kan? Bermaksud kerja yang awak dah lakukan adalah sebanyak 900 kalori. Bermaksud daripada initial tadi tolak dengan yang final. Jadi tapi kalau kita nak kira berapa tenaga awak pada akhir tenaga awak dah tinggal 100 kalori je lah. Pada initial tu 1000 kalori. Maknanya perbezaan itu adalah tenaga. Tenaga adalah bilang energi pada satu-satu kedudukan. Initial dengan final. Tapi bila kita kata kerja, ada perbezaan di antara satu-satu tenaga. Faham ke ni? Okey ke? Jelas ke? Okay. So, kat sini this means that the potential energy is dependent only on the height of the object. So kat sini lah kita nampak satu-satu potential energy ni dia bergantung kepada perbezaan di antara ketinggian. Alright. So, the gravitational potential energy is dependent only on the height of the object. So the work done to change the height of the object is the difference of gravitational potential energy. Jadi kalau kita nak kira berapa dia punya work adalah perbezaan the change in U. Bermaksud work sama dengan the change in U. Maknanya the change in U adalah U final tolak U initial. Okay. Dapatlah perbezaan work. Tapi kalau kita tengok kat sini, kenapa the change in U equal to negative work? Okay, kalau kita balik kepada equation yang kita cerita tadi ni, dia ada negatif. Bermaksud negatif ni indicate sebenarnya direction. Okay, direction lah. Maksudnya the work done by the force. Boleh faham tak? Bila negatif adalah the work done by. Kalau positif, the work done on. Tapi kalau dalam soalan exam, dia tanya, what is the work done? Okay, berapa magnitude? So, kalau awak ada negatif ke, awak tak ada negatif ke, awak bagi magnitude, itu dah cukup. Dah betul. Okay, boleh faham Clear? So, negatif ni indicate dia punya direction sahaja. Alright? Clear? Then, itu tadi kita cerita pasal gravitational force. Now we are moving to the elastic force. The elastic force due to elastic spring occur when compressed or stretch. So, elastic force equal to F equal to negative Kx. Okay, kalau kat sini kita katakan ini adalah initial position. This is initial and this is final. Kita tarik objek ni ke kanan. Apa yang berlaku? Dia ada satu elastic force yang menarik objek ni kembali ke keadaan asal, which is Fs. So, experimental results show that elastic force is proportional to the amount of deformation, meaning to say that a compress or stretch. Bermaksud dia adalah terbalik saja, proportional lah. Okay, so elastic force is in the opposite direction as the deformation. Sebab itulah kita ada negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia terbalik. Dia in the opposite direction. So, since the elastic force is dependent on its length, the work done by elastic force is only when there is a change in length.
elastic potential energy is defined as the work done to move an object against the elastic force. So maksud kalau kita maksud work done to move the object against the elastic force. Maknanya kita perlukan satu tenaga. Okay, dia ada tenaga, spring ni dia dah ada tenaga dia. Okay, kalau kita tengok spring tu dia kalau kita tengok dia pada kedudukan asal kedudukan asal dia macam ni. Okay. So kalau kita tarik ke belakang, keras kan? Sebab apa? Sebab apa keras? Sebab dia ada satu tenaga yang nak kembalikan spring tu pada kedudukan asal. So that's why kita kata kita perlukan the elastic potential energy. Energy adalah yang kita perlukan tenaga untuk kita tarik, untuk kita lakukan kerja untuk melawan elastic force ni supaya kita boleh renggangkan so that we can stretch the spring ataupun kita boleh compress the spring tersebut. Okay. So the zero elastic potential energy is the initial unstretched or uncompressed length. So bila kita katakan sebagai kosong, bila zero elastic potential energy, bila kita kata sebagai zero, dia adalah pada kedudukan yang tidak bergerak. Maknanya pada kedudukan asal lah spring tu. Spring tu tidak compress dan spring tu tidak stretch. Okay. So consider an object of mass m attached at the end of the horizontal spring. The object is displaced to a distance x from its unstretched or inertial position. The work done against elastic force is equal to F equal to negative Kx yang ni. Okay. Sebab apa? Force sama dengan negative Kx. Jadi bila kita masukkan dalam equation untuk kita work, so kita dapatlah. Dan ini penyelesaian dia adalah half Kx squared. Sebab apa? Sebab X ni adalah X, this is the initial, this is the final. So initial pada kedudukan kosong dan final pada kedudukan X. Jadi bila kita substitute, sebab tu kita akan dapat work sama dengan negative half Kx squared. Jadi ini adalah work yang dilakukan, negative half Kx squared. So untuk kira energy, potential energy, E is equal to U equal to half Kx squared. Jadi untuk kita tahu berapa tenaga of elastic potential elastic potential energy at a certain position. So kalau kita nak tahu kat situ, kita tengok ini adalah initial. So this is initial position. Let's say this is initial position. Okay. So kita tarik dia, kita compress dia. Kita compress, kita apply the force ni. So kita ada distance of X. So berapa potential energy dekat sini? Potential energy dekat sini adalah sama dengan half Kx squared. So kita tarik pula ke sini sebanyak X. So berapa potential energy dekat sini? Ialah half Kx squared. Jadi pada distance yang sama, X sini dan X sini, bermaksud kat sini dengan kat sini kita mempunyai tenaga yang sama. Betul tak? Maknanya tenaga and potential energy pada stretch dengan compress tu adalah sama. Sebab apa? Sebab distance dia adalah sama. Clear kat sini? Right. Okay ke? So sama jugalah macam tadi. The change in U is equal to negative W. Sebab negatif ni tadi sebab kita dah kira kan. Jadi the change in U adalah U final tolak U initial. Ingat ni je. Kalau awak nak kira U energy macam ni. Ingat awak tulis dekat kertas formula. Okay, delta U equal to negative W equal to UF tolak U initial. So daripada case ni pun sama juga kita boleh tentukan what is the potential energy. Okay? Okay ke? Kurang ni? Okay. Sikit je. Sikit lagi. Sikit lagi nak habis. Sikit lagi nak habis ni. Ada berapa slide lagi ni? Ni slide ke 41. Kita ada 72 slide lagi. Okay. Tak apa. So, tadi kita consider bila kita sebut sebagai gravitational force, dia melibatkan y-axis, maknanya vertical component. So bila kita sebut sebagai elastic potential tadi, okay, elastic potential, kat sini case ni melibatkan x component. Okay. Ini kalau spring ni kita letak secara horizontal. What if kalau spring ni kita gantung? Bila kita gantung, kita perlu consider untuk y component, which is a vertical component punya situation. So consider an object of mass m attached at the end of a vertical spring. So when stretched, the force acting on the object are satu gravitational force and kedua adalah elastic force. Okay. So macam ni lah. Katalah awak ada satu spring Kalau kita letakkan dia secara horizontal, okay, sini spring. Okay, sini spring. Okay. Jarak sini adalah 10 cm. Tapi ini adalah beban. Ini adalah beban. Okay, adalah ms of object. Apa yang berlaku kalau awak tukar
dia awak letak dia secara vertikal ni. Dia akan, objek ni ada berat kan? Bila objek ni akan ada berat, apa yang berlaku? Dia tarik spring ni ke bawah sikit. Jadi awak rasa distance ni akan jadi 10 cm ke? So dia akan jadi lebih. Betul. Mungkin boleh jadi 11 cm. And also maybe that is more than 10 cm. Betul. Lebih. Sebab apa? Sebab objek ni tadi dah tarik dia ke bawah. Right. Bila objek tertarik ke bawah, apa yang berlaku? Sebab itu kalau kita tengok, bila case yang mana dia satu spring ni ditegakkan, dia ada gravitational force and also elastic force. Sebab apa? Sebab gravitational force ni menarik beban ni ke bawah. Elastic force ni pula menahan objek ni supaya dia boleh menjadi dalam keadaan equilibrium. Clear? Barulah awak nampak objek tu tergantung. Alright? Jadi contohnya lah, awak nak main bungee, okay, orang nak buat bungee jumping. Awak ingat bungee jumping tu dia boleh buat biasa-biasa ke? Orang nak buat bungee jumping tu kena ada physics. Sebab apa? Sebab bila dia buat bungee jumping, dia kena tahu what is the elastic force. Elastic force dalam bungee jumping tu, tali tu. Supaya bila orang yang dibaling untuk bungee jumping tu tidaklah jatuh sampai ke laut ataupun jatuh ke gaung, kan? Jadi dia boleh terselamat lagi. Maknanya kita boleh tahu what is the maximum orang tu punya boleh sampai. Dan sebab tu diorang boleh buat simulation. Dia buat simulation juga berapa beban untuk objek tu, untuk berat kata apa, objek lah, berat orang yang nak naik bungee jumping tu kan. So sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang dekat theme park kan, dekat theme park dah ada kata berapa ketinggian minimum, berapa maksimum mass orang yang boleh naik satu mainan ni. So everything is physics lah. Sebab dia ada kaitan dengan contohnya potential energy ni lah. Alright. So sebab itulah benda-benda ni amat penting lah kalau kita nak kita nak apply dalam, memang bukanlah kita nak apply, memang kita apply lah dalam kehidupan kita kan. Ada. Dengar ke? Dengar ke tak dengar? Dengar. Test. Okay. Alright. So, kita sambung. So sebab itulah kalau kita katakan kat sini, kita tengok dia ada kaitan lah. Sebab itulah kalau kita tengok kat sini, dia ada kaitan U dengan elastic gravitational force dengan elastic force. So, the potential energy of the object must be due to these two force. Maknanya U total adalah kaitan dengan UG campur UE. Maknanya U gravitational campur dengan elastic potential. Alright? Clear? Okay, now kat sini kalau kita tengok konsep dia, total potential energy of object attached to the end of elastic vertical spring is given as U equal to U total sama dengan UG plus UE. So ini adalah situation yang mana dia tidak, yang ni adalah uncompressed. Maknanya pada awal-awal, maknanya H adalah sama dengan 0. Kemudian bila kita lepaskan, okay, dia menjatuh ke bawah, dia tertarik sampailah dia ke H2. Jadi berapa potential energy? Katakan kita nak cari potential energy dekat kedudukan H1. Untuk menentukan kedudukan H1, berapa potential energy dia adalah U total sama dengan UG plus UE. Bermaksud UG campur MGH campur half KX squared. Jadi inilah H1. Jadi kita kira berapa kedudukan H1 dia. Okay. Jadi kita dapat MGH1 campur dengan half KX berapa? Jarak dia pun X ni pun sama juga dengan H. Dia akan jadi H initial squared. Boleh faham tak? Sama jugalah. Inilah cara kiraan dia. Okay? Clear? So, consider an object of mass M stretch from height. Kita tengok ni lah. Okay, consider an object. Saya rasa awak semua dah penat ni. Tak apalah, yang ni kita sambung hari Jumaat lah. Okay? Yang ni pening pula kan. Sambung Jumaat lah. Yang ni dia kena fokus sikit. Cukup lah sampai kita punya